LCD lah. Boleh, OneNote ni saya dah tengok Cikgu Syahidah mengajar dan ianya boleh digunakan di dalam kelas sebab untuk subjek dia lah. Jadi saya nak cikgu explore, fahami dan benda ni akan kita rekodkan. Okey, Cikgu Syahidah daripada SK Minden Heights dan SK Minden Heights memang menggunakan yang ni. Jadi Cikgu RBT dia okey lah sebab benda tu memang dah digunakan. Jadi Cikgu Syahidah, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Syahidah. Anything, soalan kita dalam chat ya. Okey, Cikgu Syahidah teruskan. Baik, terima kasih kepada Puan Syafini. Ya, saya. Boleh dengarkan suara saya dengan jelas? Jelas, Alhamdulillah jelas. Sebab ada lagi baik yang tak dapat masuk, saya tak apalah nak buat macam mana kan. Ada setengah masalah teknikal. Dimaafkanlah. Nanti kita akan record dan kita akan post dalam grup lah. Yang ni semua ya Puan Syahidah. Baik. Okey, teruskan. Okey, saya hari ini akan berkongsi betul-betul dengan cikgu-cikgu semua. Baru tahu yang hari ini semua KP-KP rupanya. Saya nak bagi perkongsian berkenaan dengan OneNote. Yang kalau cikgu tengok tadi tu saya share slide yang Puan Faizah bentangkan tu dengan menggunakan OneNote lah. Kemudian saya boleh buat catatan kalau cikgu tengok tadi kan. Okey, sekarang saya akan share berkenaan dengan OneNote. Dan hari ni difahamkan kepada saya kita akan terus buat dalam laptop masing-masing. Dan kita akan try gunakan dia daripada awal. Okey, saya akan share dengan cikgu. Syahidah, masing-masing kena buka delima saya terangkan dululah secara teori macam mana OneNote ni berfungsi. Okey, terima kasih. Okey, teruskan. Saya terangkan dulu supaya kita faham. Lepas ni kalau kata buka tak boleh dekat laptop pun tak panik lah. Okey. Ini adalah slide yang saya buat. Target saya selepas ni kita faham apa itu OneNote. Objektif yang saya target lah. Saya target untuk kelas saya untuk perbincangan hari ni apa itu OneNote. Kemudian siapa yang guna ni adalah fokus saya kepada kita lah guru. Dia banyak penggunaan dia kepada murid pun ada, for teachers and student. Tapi hari ni saya fokus betul-betul guru. Bagaimana kita nak merancang yang dalam SKPMG tadi yang Puan Faizah cakap. Bagaimana kita nak merancang. Kenapa kita perlu gunakan dia kan? Kenapa? Untuk merancang macam tadi. Merancang. Kemudian mengumpul bahan-bahan dengan sistematik. Satu lagi nak merekod. Merekod apa? Merekod aktiviti, merekod pencapaian murid. Paling penting lah bagi saya lah dalam option saya sebagai guru pendidikan Islam. Kemudian di mana OneNote ni kami gunakan untuk kelas online, dan kelas bersemuka. Memang saya gunakan sama ada online dan bersemuka. Kalau sekarang PDPR memang lagi-lagi berguna pada kami lah, cikgu-cikgu. Kemudian bagaimana dia berfungsi dengan penggunaan OneDrive dan OneNote memang tak boleh pisahkan. Okey, ni saya bagi sikit sajalah. Kemudian, okey. OneNote dia menggunakan 100% pengkomputeran awan. Kalau cikgu faham lah, pengkomputeran awan ni macam cloud. Kita simpan semua. Kalau kita akses OneNote, kita sign in dekat PC sekolah pejabat kan. Kemudian kita masuk ke kelas, kita akses, kita sign in dekat PC sekolah, OneNote kita menggunakan akaun MOE. Kemudian kita save masuk dalam cloud, OneDrive. Kemudian kita masuk ke kelas, kita taksir murid, kita guna slide yang kita buat di PC sekolah tadi, kita guna dengan telefon. Benda yang sama sebab disimpan di cloud.
Kemudian kita balik rumah, kita guna pula laptop. Kita hanya gunakan akaun MOE kita yang disimpan dalam OneDrive sahaja. Kemudian kita boleh akses dekat mana-mana dengan tablet ke apa-apa sahaja peranti yang boleh masuk, boleh sign in. Harap cikgu-cikgu faham lah yang ni, sebab kadang-kadang bila saya buat dekat cikgu-cikgu, saya install OneNote, kemudian bila nak buka tak boleh. Sebab kesilapan saya sebab tak terang yang ni. Kenapa tak boleh buka? Kenapa saya balik? Saya pergi kelas ni tak boleh buka dengan handset. Sebab dia tak sign in cloud ni. Kena sign in dengan akaun MOE. Kemudian benda ni, OneNote, OneDrive, ni OneDrive dalam macam ni dia punya ikon dia. OneDrive, ni OneNote. Dia sama saja macam Excel, Word, PowerPoint. Benda semua ni 1, 2, 3, 4 ni terdapat dalam Office kita yang kita guna dalam komputer kita tu. Ni simbol Office kan, Microsoft Office. Semua ni adalah produk Microsoft lah. Dia memang kalau ada benda ni dalam laptop kita, maknanya OneNote dengan OneDrive ada dalam laptop kita. Cuma kita beruntung cikgu-cikgu sebab kita dapat akaun OneDrive ni, MOE bagi dekat kita, storage dia 1 terabyte. Untung. Sebab kalau nak beli memang mahal. Memang mahal storage. Ini dia bagi free dekat kita 1 terabyte dan dapat lagi Microsoft Office, boleh download secara percuma. Dan kalau kita cikgu-cikgu tak ambil kesempatan, sangat-sangat rugi. Okey. Ini saya letakkan web page ada 5. Kita boleh pergi dekat sini. Sekejap lagi kita akan buat sama-sama. Pada yang tak boleh tu kita cuba jugalah. Ini web ada 5 macam biasa. Lepas tu ini adalah paparan yang terdapat dekat Windows 2016. Yang ni saya letakkan juga kalau 2016 punya version atas ni, kalau perasan atas ni adalah section. Kalau kat sini saya letak tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tepi ni adalah page. Page ni saya ambil daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku teks. Sebab kita nak merancang, kita nak mengumpulkan bahan. Dan tepi ni adalah kelas-kelas saya mengajar lah, tepi ni. Okay, tak apa cikgu, kita go through satu-satu. Kemudahan dia bila kita mengajar, kita boleh terus tulis macam tulis dekat whiteboard. Macam terus tulis dekat whiteboard, kalau nampak ni. Kemudian, dan dia berguna untuk kita sekarang, kelas dalam talian, PDPR kita boleh guna macam rasa feel dia tu, macam sama mengajar dekat kelas bersemuka. Dekat kelas bersemuka pun sama, kita boleh gunakan dia. Paparan dia kita boleh klik sama macam kita tengah online. Tak ada beza. Okey, ini secara teori saya terangkan dan difahamkan kita semua bersedia untuk secara praktikal kan. Benda pertama perlu buat, cikgu-cikgu pergi dekat Microsoft Edge. Okay, ini adalah paparan OneDrive MOE saya. Dan benda pertama cikgu kena klik sebab saya dah ada. Jadi saya tunjuk sajalah. Saya tak boleh klik. Get the OneDrive apps dekat bawah sini. Sebelah kiri. Bawah sebelah kiri. Cikgu download kemudian sign in macam tadi juga sama. Dan cikgu-cikgu akan dapat macam ni. Paparan. Kalau cikgu menggunakan Windows, dia akan ada kat bawah tepi ni, sebelah kanan. Saya gunakan Mac, jadi benda ni duduk kat atas ni. Ini adalah paparan OneDrive. Pastikan dia naik dekat atas ni cikgu-cikgu, OneDrive. Dia naik logo cloud tu. Okay, saya nak bagi tahu dekat cikgu-cikgu, saya sebenarnya sebelum MOE bagi akaun, saya dah ada akaun sendiri OneDrive. Saya beli
satu tahun saya langgan hampir RM400 lah saya bayar. Dan sebab tu bila sign in, saya akan sign in akaun saya yang lama sebab bahan-bahan saya semua banyak dalam tu. Okay, untuk cikgu-cikgu yang lain dia guna dalam Delima tu Syahidah? Ya, sebelum kita pergi ke Delima, kita masuk dulu. Pastikan OneDrive cikgu-cikgu berfungsi. Dah ada ke belum kat sini? Pastikan ada. Oh. Ni macam ni, macam ni. Masuk melalui MOE tadilah. Ya, masuk melalui yang saya cakap tadi, sign in dekat Microsoft. Lepas tu get the OneDrive apps. Baru dia akan naik dekat sini ataupun dekat bawah ni kalau pengguna Windows. Kalau pengguna Mac dia akan naik kat atas ni. Macam ni. Teruskan. Pastikan ada macam ni lah cikgu-cikgu. Kalau tidak memang tak boleh. OneNote tak berfungsi dengan maksimum. Okay. Okay, settle yang tu. Sekarang kita akan pergi pula ke Delima. Okay, boleh ya? Setakat ni boleh ya? OneDrive dah settle kan? Kita dah ada OneDrive. Kenapa tak naik? Saya terkeluar tadi, minta maaf ya. Okey. Oh, patutlah hilang. Okey. On. Delima.edu KPM. Okey, yang ni cikgu-cikgu buat daripada selepas settle OneDrive, step kedua sekarang cikgu-cikgu pergi ke Delima web. Syahidah, pelan-pelan ada cikgu yang sedang catch up. Oh, skrin tak nampak. Saya tak share. Itu OneDrive nak download tak atau tak payah? OneDrive dah, kalau cikgu dah get for apps desktop tadi, dia dah ada dalam laptop lah. Kalau cikgu belum ada lagi, cikgu download dia bagi ada dekat atas tepi ataupun tepi tu. Bila saya minta maaf lah cikgu-cikgu sebab bila saya share screen, saya tak nampak apa yang cikgu-cikgu tulis dalam screen tu. Tak apa, kalau cikgu-cikgu tanya nanti saya akan baca untuk soalan ni Syahidah. Okey. Sekarang saya tak dapat download OneDrive punya apps lah. Cikgu tak dapat download. Sebab apa? Cikgu pergi dekat Microsoft sign in tadi tak? Ya, sudah. Rasanya Syahidah tu kata tadi, cikgu Syahidah tu kata tadi dia rasa straight dia guna terus kepada portal Delima
masuk melalui portal Delima lebih mudah. Saja tu boleh respon tak? Okey, kalau macam tu cikgu terus pergi ke Delima web. Delima web, cikgu klik dekat guru. Okey, cikgu pergi dekat aplikasi. Okey, boleh Kemudian ambil yang ikon kat atas ni yang Microsoft Microsoft. Kemudian ada 3 kat sini. OneNote dan OneDrive. Yang ni yang saya bagi tahu tadi lah, redirecting ni. Cuma ada yang pernah download dan install dekat sini, dia tak naik yang apps untuk kita download dekat laptop. Sebab tu saya menggunakan terus Microsoft Edge. Tapi kalau boleh tak apalah. Ni ambil yang akaun G cikgu kan. Saya tak menggunakan akaun G ni, saya menggunakan akaun sendiri sebab saya dah ada melanggan. Okey. Sebab saya Datuk respon tadi, dia guna direct melalui portal Delima. Dia kata okey, lebih mudah. Okey. Oh, okay. Boleh. Okey. Okey. Settle OneDrive. Kemudian ini adalah OneNote yang dibekalkan dekat kita dalam web KPM. Kalau cikgu klik kat sini, terus dia akan naik. Paparan dia macam ni. Ini cuma kekurangan dia, kita hanya boleh gunakan dia secara online. Secara online sahaja. Kalau tak ada internet, kita tak boleh guna. Cikgu Syahidah. Saya? Okey, tadi saya duk ikut juga. Okey, Delima ambil menu guru, lepas tu ambil apa? Mana? Delima guru, lepas tu ambil aplikasi. Aplikasi, okey, aplikasi. Lepas aplikasi, ambil Microsoft atas ni. Yang 3 ikon kat atas ni. Oh, ada kementerian, ada Google, ada Microsoft, okey. Ya, ambil yang Microsoft. Kemudian ambillah OneNote dari sana. Okey, alright. Ya, ambillah OneNote dari sini. Sebenarnya, cikgu-cikgu boleh masuk juga. Kalau cikgu dah ada OneDrive, dah pastikan OneDrive cikgu dah berfungsi, dah ada logo dekat sebelah kanan laptop kita tu. Pastikan ada macam ni dan dia memang berfungsi, nampak? Macam ni. Mesti macam ni cikgu. Dan OneDrive jika OneDrive tak berfungsi macam mana? Boleh guna tak? Itulah OneDrive. Macam slide yang saya tunjukkan tadi cikgu. OneNote ni 100% sistem pengoperasian dia menggunakan cloud. Sebab tu kita boleh akses dari PC, dari laptop, dari handphone, kat mana-mana. Sebab dia simpan dalam cloud dan kita boleh sign in dia. Cloud account MOE kita tu lah. Kalau lah cloud kita ni ada masalah, kita tak boleh sign in MOE kan. Maknanya dia akan ada masalah nanti dekat peranti-peranti kita ni. Sebab dia memang menggunakan cloud. Boleh cikgu? Boleh faham tak? Cuba jugalah cari solution untuk selesaikan masalah cloud ni. Sebab biasanya kalau cikgu pergi dekat mana akaun tadi ya? Biasanya kalau cikgu pergi dekat akaun Microsoft ni, ada yang tak boleh. Jadi cikgu pergi manual macam tadi lah. Pergi dekat Microsoft punya, Microsoft Edge ni punya web, kemudian sign in dekat situ. Settle OneDrive, okey, settle dah OneDrive, baru cikgu tengok OneNote pula. Sekarang ni kalau tak boleh yang tu, cikgu datang dekat Delima punya web dan cikgu tengok OneNote ni, boleh buka tak? Cuba klik kat sini. Ulang balik. Tadi kan, ini adalah laman web Delima. Boleh try yang ni, laman web Delima. Kemudian klik dekat pautan guru ni. Guru. Lepas tu dia akan bawa kita ke ruangan ni, paparan ni. Banyak kat sini. Tapi cikgu pergi dekat aplikasi. Aplikasi yang disediakan pada kita. Kemudian ambil Microsoft kat atas ni. Produk Microsoft kita nak.
So lepas pergi Microsoft dia akan naik ni lah. Semua ni. Office 365 pun kita boleh download cikgu dari sini. Inilah yang saya katakan mahal dan sangat-sangat rugi kalau kita sebagai guru tak gunakan. Berlaku pembaziran kat situ. Nak beli mahal ni kat 400-500 kot. Kemudian, okey dah settle lah. Saya harap benda ni boleh selesai lah. Tentang install, download dan install dia. OneDrive dan OneNote. Cikgu Tesian respon lebih mudah kalau guna OneDrive dalam D5 terus. Macam yang saya Datu kata tadilah. Yang saya dah buat ni okey lah, lebih mudah kalau guna OneDrive dalam D5 terus. Saya baca komen tau sebab saya dah tak boleh baca ni. Ya, saya tak nampak apa kan. Okey, tak apa saya baca. Okey, kalau saya rasa dah settle lah untuk OneDrive dan OneNote. Ada apa-apa masalah lagi tak? Cikgu chatting dalam chatting tu saya baca sebab cikgu Syahidah tak boleh baca. Jadi apa-apa cikgu boleh tanya live dan juga cikgu boleh chat. On the spot tanya boleh. Pelan-pelan. Okey. Sebab kita menggunakan ada 1 tera ni dalam D5 ni. Okey, saya rasa boleh lah kot. Okey, kalau boleh Iqbal, Ustaz Iqbal okey Saya tanya JU saya, yang lain saya tak kenal. boleh ya? Okey, kalau boleh saya rasa saya akan terus pergi ke perincian tentang OneNote. Okey, Cikgu Syahidah dah masuk OneDrive atau OneNote, nak sign tu nak create account baru atau guna yang MOE punya? Guna yang akaun MOE kita. Baru kita akan dapat kelebihan-kelebihan yang KPM bagi tu. Ya, okey. Sebab MOE tu akaun enterprise, akaun company. Dia banyaklah benda yang tak ada dalam akaun personal, akaun individu punya. Guna MOE yang semua cikgu dapat Ya. Setiap kali guna akaun MOE, ya. Ya, betul. Okey, dia orang dah faham dah. Okey, boleh teruskan. Sebenarnya sekali saja, waktu awal ni saja kita akan ada masalah sikit lah untuk sign in apa semua. Once dah masuk, dah OneDrive kita dah login semua guna MOE, biasanya tak akan ada masalah dah lah selepas tu. Mungkin kadang-kadang kita kena check sekali-sekala lah. Kalau boleh dalam telefon pun pastikan cikgu-cikgu download apps OneDrive dalam telefon kita kan. Download apps OneDrive, OneNote, kemudian sign in MOE terus dalam handset pun. Cikgu kalau nak tanya boleh ataupun kita teruskan dalam chat ni. Saya tengok okey, terima kasih, okey puan. Okey dah, dia orang bagi kata respon okey. Okey, baik. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dalam paparan OneNote lah. Ini adalah OneNote versi yang terbaru punya lah. Dia ada 2 versi. Macam saya tunjuk dekat cikgu-cikgu tadi, paparan ini. Ini dalam D5 kan? Ini dalam OneNote pun. Maknanya kita dah masuk lah melalui tadi lah kan? Ya, maknanya kita dah klik OneNote, kita dah buka. Melalui MOE kita tadi lah kan? Ya, betul. Ini dalam OneNote dah. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana bagaimana kita nak merancang, mengumpul dan merekod segala aktiviti pengajaran kita dalam ni. Dan saya akan tunjukkan flow dia yang kami buat lah. Kalau paparan yang saya tunjukkan sekarang ni, cikgu-cikgu boleh nampak dia ada section dekat atas. Ini kita panggil section lah, yang atas ni. Atas kanan yang ni. Atas, sekejap saya. Ni yang bahagian atas ni. Okey, nampak. Okey, yang ni warna-warni ni, dia section dia dekat atas. Yang ni kita panggil section. Di sini adalah page. Nanti penggunaan bahasa saya akan ikut ni dah. Yang ni kita panggil page. Yang sebelah kanan. Dan ini adalah notebook. Ini adalah paparan 2016 punya. Mungkin ada dalam laptop cikgu-cikgu yang agak naik
versi 2016. Tapi yang saya guna sekarang ni adalah paparan 2000 yang Windows 365 punya, Office 365. Dia punya notebook dia kat tepi ni. Bila klik dekat notebook, baru dia akan naik section. Jadi section dia akan ada kat tepi ni. Kalau sini saya boleh conteng sebab saya screen gambar dia. Yang ni saya tak screen gambar. Tapi ni kita panggil OneNote lah. Dan apa yang saya nak tunjuk dekat cikgu-cikgu yang saya buat, saya OneNote ni, nota saya ni, notebook ni saya createkan ikut kelas yang saya mengajar. Contohnya ini 6 gamma, 4 delta, 2 delta, 1 gamma, prasekolah. Semua ni adalah kelas-kelas yang saya ajar. Kemudian yang lain-lain tu adalah kerja-kerja lain lah. Cumanya saya nak fokus kat cikgu PDPR saya, PDPC saya. Saya buatkan notebook asing. Kelas 6 gamma asing, 4 delta asing. Kelas-kelas kita asingkan satu notebook. Bila kita klik kelas 6 gamma, contoh saya klik kelas kita, dalam ni adalah unit-unit kecil dalam kelas kita. Dan dalam unit-unit kecil ni lah saya masukkan, contohnya kami pendidikan Islam ada bidang-bidang, dia ada 6 bidang kat sini. Kemudian saya masukkan sekali PBD dalam ni. Kemudian kehadiran, buku teks dan yang hantar tugasan. Dan benda ni dalam kelas ni, satu saya nak bagi tahu dekat cikgu, bila kita klik, contoh jom ICT tadi, bila kita klik dan saya masukkan tadi nota kan. Dan bila kita tanda, conteng, semua ni, dia akan kekal. Maknanya kita tak boleh nak dapatkan nota yang belum diconteng tu kalau kita tak duplicate siap-siap. Sebab tu kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini, notebook, saya jadikan dia nota asal. Satu notebook nota asal, asing terus daripada kelas-kelas yang saya mengajar. Bila klik dekat nota asal, maknanya daripada prasekolah saya ajar, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, buku Iqra. Ini yang saya tak akan conteng dalam dia, dalam nota asal notebook ni. Saya tak akan conteng. Tujuan saya saya buat nota asal ni dan saya tak akan conteng sebab kalau saya mengajar tahun 1 contohnya, saya mengajar tahun 1 3 kelas. Saya akan copy nota yang saya buat ni, OneNote, nota yang saya buat ni semua, saya akan copy, saya akan masukkan dalam notebook kelas tadi. Nota asal saya akan copy, saya akan terus masuk ke kelas mana saya mengajar. Dalam nota asal ni pentinglah kita asingkan terus daripada kelas yang, supaya bila kita conteng tu kita bukan conteng yang nota yang kita buat. Kita nanti kalau kita nak masuk ke kelas lain kita boleh guna lagi nota yang kita belum conteng. Itulah maksud saya. Kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini notebook, ini bahagian notebook. Dalam notebook nota asal ni ada prasekolah. Dalam prasekolah ni saya buka lagi grup asal dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bidang. Yang mana 8 bidang ni saya ikut dalam kandungan buku teks. Syahidah, Ya cikgu, apa? tanya, perlu ada pen khusus ke? Syahidah tulis-tulis tadi. Ya, saya gunakan pen. Kalau tak guna pen tak boleh nak conteng lah. Boleh conteng, kita boleh gunakan mouse tapi dia macam tu lah, tulisan tak kemas sikit lah. Ya. Lepas tu cikgu iPhone kata tadi, OneNote saya tak ada section yang banyak colour tu. Section yang banyak colour ni cikgu boleh add kat bawah ni. Add. Dia akan jadi add section. Yang ni ikut kita punya, kalau saya ikut buku teks. Tengok dalam buku teks kita, macam ni saya dah. Create folder kan? Ya. Macam create folder. Ya. Yang ni semua cikgu ni tanya boleh kongsi harga pen dan brand. Oi, ni bukan promosi. Yang tu cari sendiri ya. tak apa, bila cikgu dah tanya saya bagi tahu sikit lah. Okey. Sekejap saya nak pergi dekat slide balik.
Lepas tu dia tanya, Ustazah guna Surface ke? Tak, saya gunakan murah je cikgu. Saya nak beli Surface mahal. So, saya beli pen Wacom ni. Tak nampak? Okey. Nampak ke? Tak nampak yang oi. Tu nampak? Dia ada invisible. Dia Maknanya terganggu dengan background tu. alamak. Maknanya kena buka background lah ni ya. Kalau tak ada apa-apa yang mengganggu kat belakang boleh lah. Boleh kejap. Background saya nak dah. Okey. Ni pen dia. Dan saya cadangkan cikgu-cikgu guna Wacom, brand Wacom. Ni. Sebab apa saya gunakan, saya cadangkan pen Wacom, dia agak mahal sikit lah daripada yang jenama lain. Tapi kalau cikgu beli yang murah, yang jenama lain, dia akan ada masalah bila kita tulis, dia tak synchronize dengan dalam laptop. Cikgu, yang ni tak semestinya beli yang ni contoh sahaja. Ya, contoh sahaja. Kalau kita nak optimumkan penggunaan OneNote, pakai ini memang biasanya guru-guru matematik dia orang belilah sebab dia orang nak tulis formula semua, jalan kira, dan kami pendidikan Islam. Mengajar matematik tambahan memang sangat berguna. Ya. Dan kalau brand lain itulah masalah. Ramai juga yang beli. Tak naklah beli Wacom, beli lain. Lepas tu tak apalah, saya tak kisahlah apa ikut kemampuan kita kan. Cuma bila dia beli lain, dia tak puas hati, dia beli juga yang Wacom yang mahal. Daripada kita beli banyak kali, baik terus beli yang puas hati. Cikgu On ni kata Hui On. Hui On also very good brand. Huion. Hui, betul ke saya pronoun ni? Hui On. Tak apalah, cikgu yang tu terpulang pada cikgu sendiri. Betul. Sekejap lagi saya nulis saya. Bukan kempen. Betul. Kita teruskan dengan kelas kita. Okey, saya share balik. Ya. Boleh nampak ke? You are presenting to everyone. Okay, balik pada yang tadi. Okay. Okey, tadi saya dah bagi tahu tentang OneNote. Bukan, notebook. Dalam notebook dia ada 3 section dan page. Yang sebelah ni saya tunjuk ni, cikgu-cikgu nampak kan? Ni saya gerakkan mouse ni. Yang ni adalah notebook kita dan ini adalah notebook asal saya. Saya guna notebook ni daripada OneNote ni daripada 2017. Betul-betul guna 2018. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok dalam ni, tajuk prasekolah daripada awal tahun hingga hujung tahun hampir penuh lah saya punya tajuk. Semua ni adalah tajuk-tajuk yang mengikut RPT dan buku teks lah. Ini prasekolah. Ini tahun 1. Yang prasekolah ni, setiap tajuk ni saya sediakan. Ini saya buka untuk contoh lah sebab saya pendidikan Islam lah. Harap cikgu-cikgu faham lah banyak tentang kelas-kelas pendidikan Islam. Saya masukkan ikut template. Mula-mula saya letakkan objektif dulu. Kemudian di sini saya letakkan link video yang mana bila kita mengajar, kita upload dalam YouTube. Kemudian kita ambil link tu, masukkan dalam ni supaya kalau murid-murid yang tak hadir kelas online kita, kita akan print nota OneNote ni ke dalam bentuk digital dan kita akan hantar ke Telegram dan murid akan klik link yang ni. Link ni maknanya kalau dia orang klik dalam Telegram yang kita hantar nota tu, link ni akan hidup lah. Sekejap lagi saya akan hantar nota akhir kelas kita perbincangan ni dan cikgu-cikgu boleh try. Link ni akan hidup, dia orang akan klik dalam Telegram dan boleh tengok mana murid-murid yang tak dapat hadir kelas online kita. Kemudian ini saya gunakan screenshot, saya klik saja dalam internet, saya cari dalam masa 5 saat macam tu kita klik masuk je, tak payah duk buat benda-benda kan. Kemudian ini adalah, ini template ni saya buat sendirilah. Ini saya nak mengajar dia orang teknik menulis
Dan budak-budak ni kadang-kadang kalau kita suruh dia orang buat tanpa ada guide, sekali lagi dia tulis siap dah cikgu, tapi tak tahu siap dia dari belakang ke depan ke tepi ke kanan kiri, kita tak tahu kan. Jadi saya buat teknik-teknik macam ni. Kemudian boleh masukkan terus link quiz. Ini kreativiti masing-masing lah, masukkan link. Macam ni cara nak masukkan link ni? Okay, contoh saya bagi terus kat sini. Sekejap, yang ni dalam nota asal, saya tak nak edit dalam ni. Jadi saya pergi ke yang ni boleh edit. Okay, pergi ke sini. Contoh nak masukkan link macam ni. Link ni dari word wall. Ataupun kita pergi kat sini je lah. Kita ambil insert link. Dia akan naik paparan macam ni. Yang ni cikgu pergilah dekat YouTube. Cikgu cari tajuk apa yang cikgu nak cari. Teknik menulis. Teknik menulis. Okey, contoh dia naik. Okey, yang naik ini teknik menulis ayat lengkap. Klik. Okey. Okey, bila naik macam ni cikgu ambil share. Lepas tu copy dia punya link ni. Dan pergi balik dekat OneNote kita tadi, masukkan dekat address ni. Ctrl V sajalah. Lepas tu sini kita tulis teknik menulis supaya murid-murid boleh klik terus nanti. Okey, ini adalah video rujukan kalau murid-murid nak belajar tajuk minggu ni contoh kan. Okey, dia akan naik macam ni. Link ni akan hidup lah bila kita share nota digital nanti dekat dalam kelas Telegram. Murid akan klik, dia naik tangan kan. So kotak ni saya inisiatif sendiri lah, saya buat template kan. Lepas tu sama juga link, masukkan link. Cuma dia ada perbezaan sikit kalau kita nak masukkan. Contoh video, kita nak insert video bukan dalam YouTube. Kita nak insert video yang kita buat sendiri. Dan video tu ada dalam desktop kita, laptop kita. Cara dia sama juga, pergi ke insert. Kemudian file. Okey, carilah lokasi mana video yang kita nak masuk. Macam contoh sini saya letakkan Upin Ipin mengaji kan. Upin Ipin. Lepas tu klik dekat video yang kita nak masukkan tu. Open. Bila open dia akan naik 2. Sebab tu saya kata tadi untuk OneNote penggunaan dia memang 100% dekat storage OneDrive. Bila kita insert as attachment dia akan masuk macam ni. Bila macam ni cikgu-cikgu, maknanya video tu akan duduk dekat storage laptop kita. Once bila kita delete video tu daripada laptop, video ni takkan boleh dibuka. Tapi satu lagi, bila cikgu insert, masukkan video yang sama juga, dia klik open, bila cikgu klik upload to OneDrive and insert link, maknanya cikgu masukkan video tadi ke dalam OneDrive account MOE cikgu. Kemudian dia akan masukkan link dalam ni. Yang ni kalau cikgu-cikgu delete video tadi dari laptop pun tetap dia akan boleh buka. Sebab dia dah simpan dalam OneDrive cikgu. Sebab tu bila kalau saya cadangkan cikgu-cikgu jangan simpan ambil yang attach file simpan dalam laptop ni. Cikgu simpan semua dalam OneDrive. Macam ni. Bila cikgu nak klik video, cikgu masukkan video cikgu tu ke dalam OneDrive. Kemudian cikgu delete pun tak apalah dari laptop. Dia tak memberatkan storage laptop cikgu dah. Macam ni. Ada 2. Terpulanglah cikgu nak buat yang mana. Nanti cikgu explore sendiri lagi lah. Kemudian ini adalah penggunaan kita nak buat. Benda ni boleh buat lah. Kita nak jadikan paparan kita ni sebagai buku tulis. Sebab kadang-kadang murid-murid pastikan garisan tepi kena ada. Kalau saya murid-murid saya selalu kena
pastikan ada garisan kat tepi merah. Lepas tu kena langkah baris, jangan duk tulis rapat-rapat. Baris kena langkah, tulisan kena kemas, tulis tarikh, hari dekat atas. Anak murid saya memang kena bebel macam tu lah. Kemudian benda ni boleh buat lah, garisan ni cikgu pergi dekat view, paper style. Dia akan jadilah. Cikgu nak yang mana, garis kecil ke, garis besar sikit ke, kotak pun ada. Matematik kan nak tulis. Benda ni boleh dapat. Dan benda ni memang kerap kali digunakan, sebab tu saya tunjuk dekat cikgu-cikgu. Okay. Kemudian, dan satu benda yang bila kita dah buat bahan-bahan ni semua, selepas dah selesai, kalaulah kata tak sempat, ini kalau ceritanya kalau kita sempat. Kalau tak sempat, nak mengajar hari ni 3 kelas. Nak buat bahan macam ni, leceh kan? Sebab tu saya masukkan terus. Kalau esok nak buat terus bahan untuk 3 kelas, jadi saya akan pergi terus dekat kelas yang saya nak mengajar tu. Saya pergi dekat nota asal saya cari dulu benda pertama. Ini saya tunjuk flow dari awal kita nak sediakan bahan. Tengok dulu jadual, esok nak mengajar apa kat sini. Okay, lepas tu pergi dekat kelas, pergi bahagian rancangan pengajaran tahunan. Dalam rancangan pengajaran tahunan ni memang saya masukkan daripada tahun 1 punya RPT, tahun 2 RPT, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 prasekolah. So saya masukkan kat sini. Jadi bila saya nak buat bahan pengajaran untuk kelas, saya tinggal tengok je lah kelas mana saya nak mengajar, tajuk apa. Lepas tu refer dekat sini. Pergi balik dekat nota asal. Kalau ini tak sempat kan, pergi ambil dekat ruangan buku teks. Contoh nak mengajar tahun 1. Buku teks tahun 1 dah ada. Okey, dah tengok dari RPT tajuk apa-apa kita ambil. Ini adalah paparan buku teks yang saya ambil daripada web KPM lah. Okey, contoh dia kat sini kan. Okey, nak guna muka surat ni saja. Okey, just copy. Okey, daripada nota asal. Okey, pergi dekat jom ICT lah saya masukkan. Pergi dekat kelas kita nak mengajar tadi. Kemudian paste je dekat sini. Dan kita tak payah buat bahan-bahan apa-apa dah lah. Masuk kelas, mai murid-murid, tunjuk. Lepas tu dekat sini kita boleh guna dekat draw tadi macam saya buat waktu Puan Hafizah tadi. Okey, baca. Okey, baca. Okey, namanya yang ni. Okey, baca. Okey. Kemudian bila waktu macam ni, kita boleh terus buat pentaksiran. Okey, contoh saya nak minta murid saya kan. Okey, siapa kat sini yang boleh tolong saya bacakan Nak tunjuk macam mana kita boleh record, kemudian kita boleh access dengan semua peranti yang kita ada. Ada tak siapa kat sini boleh tolong bacakan jap? Ada tak? Saya cakap seorang-seorang ke? Selalunya dipimpin Kita panggil cikgu. Okey kan, nak baca apa? Ciwa. Nak baca apa? Saya tak nampak skrin lah. Saya masih ada dekat dalam talian ke? Ada. Saya je hilang tadi sekejap. Okey, Ida nak baca apa ni? Yang pertama. Okey, sekejap saya share balik. Okey. Nak record suara saya lah. Boleh? Okey, dapat saya baca lah. Mana tak nampak ni, oi. Kecil-kecil mata tua dah ni. Okey, saya ambil yang besar sikit. Bahasa Jawi. Okey. Okey. Ramai lagi duk raise hand ni, tak turun-turun tangan. Kita panggil. Pilih Okey. orang yang raise hand tu. Okey, murid yang bernama Syafini. Okey, cuba baca ni. Mana? Nampak tak ni? Cara bacaan. Saya ni Okey, nampak cuba. ke tidak ni, mata saya ni dah pakai lupa dah. Nampak. sekarang Okey, sekarang saya nak buat panjang. Apa ni? Tidak boleh dibaca panjang. okey, ini saya nak buat contoh record lah, record untuk Mana pentaksiran. ni yang baca yang highlight kuning tu nah?
Sekejap. Saya nak record audio kat situ. Okey. Record suara saya. Okey. Record dah. Okey, sekarang saya ini contoh pentaksiran yang kita boleh buat lah terus. Macam kami pendidikan Islam, kami perlu rekod untuk bacaan murid kan. Okey, ni saya baca lah ni. Okey, Puan bacalah apa Puan nak cakap. Saya nak rekod, Puan cakap je 1, 2 mula. Tidak boleh dibaca panjang, hanya hilang dah. Itu saja yang dapat saya baca dan rekodkan suara saya. Bermakna ini adalah pentaksiran secara lisan dan ini adalah bukti kata cikgu buat ujian dan boleh simpan untuk bukti. Okey. Panjang pula cikgu ni baca ya. Okey, saya stop Okey, ulang balik. Okey, sekejap. Saya kena cabut. Rupanya saya kena cabut mikrofon. Okey, cuba lagi sekali cikgu. Okey. Merakam suara maknanya Cikgu Syahidah sedang merakam suara saya dan ini adalah pentaksiran secara lisan dan boleh direkodkan dan Cikgu Syahidah akan simpan di dalam kelas 1 dan 5. Darjah 1 dan 5 ni lah cara bacaan dia. Bukti kata pentaksiran sudah disimpan secara lisan. Okey Dan. Okey, bila cikgu nak play balik? Merakam suara maknanya Cikgu Syahidah sedang merakam suara saya dan ini adalah pentaksiran secara lisan dan boleh direkodkan dan Cikgu Syahidah akan simpan di dalam kelas 1 dan 5. Darjah 1 dan 5 ni lah cara bacaan dia. Okey. Ini? Okey. Itu adalah rekod tadi kan? Benda ni? Ya, Dan. Itu saya tunjuk contoh saja sebab kelas-kelas yang saya ajar untuk PBD dia itulah yang saya buat. Audio tasmik. Ini semua yang murid-murid punya bacaan. Dan saya tulis nama dan bila dia diambil rekod tu kan, contoh yang ni kita dengar Okey, boleh dengar ke cikgu-cikgu? Tak clear sangat. Tapi rekod ni Cikgu Syahidah rekod dengan telefon kan? Ada yang saya rekod dengan telefon, ada yang kelas-kelas ikutlah kelas yang mana yang saya sempat rekod dengan telefon, saya rekod dengan telefon. Ada yang kelas saya buat online, saya rekod online lah. Ini online maknanya sekarang ni online senang lah nak rekod kan? Kalau dalam kelas yang saya pergi tengok Cikgu Syahidah ngajar itu, Cikgu Syahidah rekod dengan telefon lah. Tapi terus masuk dalam OneNote dia lah. Dan saya akan stop sharing dengan laptop dan saya akan share dengan telefon. Nak tunjuk kata yang kita rekod dekat laptop tadi boleh buka dekat telefon. Boleh? Oh ni yang dalam cloud tadi yang Cikgu Syahidah masukkan, maknanya kita boleh guna laptop, guna telefon. Yang ni tu fungsi cloud yang awal OneDrive tadi kan? Ya, dia simpan bukan dalam laptop dan telefon, dia simpan dalam cloud. Cloud, maknanya OneDrive. OneDrive. Maknanya kita buat macam contoh ini contoh yang saya buat lah. Tadi tu kita buat suka-suka saja kan, tak nampak sangat lah dia punya profesional tu. Yang ni kelas kami dalam bidang pendidikan Islam, kami perlu ada rekod hafazan murid. Perlu bukti murid tu betul-betul ingat dan hafal. Baru boleh bagi TP berapa kan. Macam ni contoh, yang ni yang rekod surah murid. Ini yang kelas-kelas saya buat lah. Kemudian yang ni bahagian hantar tugasan semua. Dan senarai nama biasalah kelas kita kan. Lepas tu, perlu tak saya tunjuk dari telefon punya? Cikgu-cikgu komen perlu atau tidak, sebab apa yang Cikgu Syahidah buat ni TP1, TP2 tu relate dengan apa yang Puan Faizah bentang tadi. SKPM G2 standard 3 untuk pengurusan panitia dan juga SKPM G2 standard 4 untuk cikgu-cikgu tadilah PDPC. Pentaksiran. Sekarang ni kita memang mengaktifkan pasal PBD. Okey, cikgu respon dalam chat.
Okey, dia orang kata boleh nak share dengan telefon. Okey, sekarang saya akan stop share dengan laptop dan saya akan masuk melalui telefon. Tak perlu cikgu. Kalau waktu murid nak join tu, tak perlu. Dia macam kita, dia Google Meet dengan kita. Kita je yang share bahan dekat dia. Awak nampak paparan skrin dia? Okey, ini adalah OneDrive saya. Kalau cikgu boleh nampak. Kemudian saya akan buka OneNote. Ini adalah paparan OneNote yang terdapat dalam telefon. Tadi kita share dan tengok dengan laptop. Sekarang kita share melalui telefon. Dan saya akan masuk dalam Jom ICT tadi. Ni. Kemudian dalam bengkel ke kita buat tadi ya. Okey, dia dah masuk dah. Sebab saya save dalam cloud kan. Internet laju memang cepat dia akan sampai. Okey, nampak ini adalah video yang saya buat pentaksiran tadi. Contoh tadi. Ni kalau nak play balik. Kat sini dia ada butang play. Klik je. Play, dia akan play. Okey. Dan begitu juga kalau kita gunakan telefon dekat kelas, macam contoh pentaksiran saya buat tu real dari kelas. Sama juga kita menggunakan telefon. Tadi kita buat dengan laptop. Sekarang kita nak buat guna telefon. Masuk kelas yang mana kita nak buat tadi. Masuk ke page mana kita nak. Kemudian dia akan naik paparan macam ni. Tepi ni adalah kamera. Maknanya kita nak tangkap gambar picture murid kita tengah buat pembentangan kan. Macam biasalah. Snap. Kemudian dia akan masuk dalam tu. Kemudian ini adalah butang record. Dan paparan dia macam mana, apa yang kita boleh buat. Macam nak tanda nama. Biasanya saya buat macam tu. Saya ambil gambar. Murid tengah buat pembentangan. Okey, dia akan masuk macam tu. Lepas tu tulis dekat bawah tu. Laporan murid tahun 6. Pembentangan. Syahida. Dah. Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Apa ada dua ni? Tak apa Syahida, saya keluar dulu. Okey.